Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi Meda ucapkan kepada pelajar-pelajar EPJJ ya. Untuk AM 110 lah yang Madam sayangi ni lah. Okey, selamat meneruskan puasa kita. So, untuk pengetahuan semua, kita memang ada orang kata 7 kali pertemuan dan ini merupakan seminar kedua. Okay, so Madam harap kamu semua boleh nanti ialah maybe mula-mula kot 7 kali pertemuan, so kamu semua tak biasa lagi. Okay, so seperti yang terpapar dekat presentation Madam sekarang adalah chapter 2, iaitu tajuk Power, Authority, Legitimacy and Sovereignty, atau dalam bahasa Melayunya adalah kuasa, authority, keabsahan dan kedaulatan. Okey, kepada siapa-siapa tu bolehlah menulis. Okey, kepada Mas, kalau tengah on the way tu Meda sarankan tak apa, tutup je dulu sebab Meda rasa berbahaya untuk drive, tak fokus nanti. Alright? Tapi tak apalah kalau tengok Mas Lisa macam mana. Okey. So, jelas tak ni? Jelas tak nampak ni ke tak suruh Meda zoom sikit? Tak jelas, Madam kena zoom. Better zoom sikit lah. Better zoom sikit Okey. Kalau macam ni nampak tak sikit? Okay, nampak. Okay. Okay, in this chapter as yang seperti yang Madam dah cakap tadi, kita akan belajar pasal power. Okay, dalam power kita akan belajar dua benda, iaitu apa itu maksud kuasa dan apakah jenis-jenis atau dari mana nak dapat kuasa ni. And then kita akan tengok yang kedua iaitu authority, maksud authority dan bagaimana nak dapatkan authority. And then yang ketiga kita akan tengok kepada legitimacy ataupun dalam bahasa Melayu keabsahan. Dia datang dari perkataan legal, okay, yang sah lah di sisi undang-undang, dan apa maksud keabsahan dan bagaimanakah nak mendapatkan keabsahan ni. And then last sekali kita akan tengok yang keempat dan yang paling tinggi iaitu kedaulatan. Okay, tengok maksud kedaulatan. Bentuk-bentuk kedaulatan kita boleh kenal pasti iaitu ada dua, dalaman dengan luaran, internal dan external. Lepas tu kita akan tengok cara-cara ataupun macam mana kaedah untuk kita menjaga kedaulatan yang kita ada ni. Alright. So kelas ready tak? Okay, kita Ready. Alright, very good. Okay, kita pergi kepada apa itu kuasa. Okay, saya pergi jauh-jauh. Apa itu kuasa? Berkuasa. Okay, kenapa Madam kita kena belajar pasal kuasa ni? Okay, sebab dalam politik, dalam sains politik, okay, seseorang tu dia kalau dia nak betul-betul berpolitik, nak mentadbir negara, dia kena ada kuasa. So sebab tu kita kena belajar chapter 2 ni, sebab dia akan menceritakan beberapa 4 jenis pengaruh ataupun sebab-sebab orang nak dengar cakap kita lah, orang nak ikut, nak berada di bawah pengaruh kita. Yang pertama sebab power. Okay, kuasa. Apa maksud kuasa tu? Okay, the capacity of an individual or groups of individual to modify the conduct of other individuals or group in the manner in which he, iaitu the power holder desires. Maksudnya kebolehan seseorang ataupun keupayaan seseorang atau satu grup, mungkin seseorang, okay, kalau dia seorang, dia bergerak solo, dan maybe sebab dia duduk dalam satu kumpulan macam parti politik ke dia boleh mengubah kelakuan orang lain supaya ikut apa yang dia nakkan. Itu Aristotle tu kata. Okay, so ini bukan satu benda yang kita boleh nampak macam tu je, tapi kita boleh macam rasakan hubungan sosial antara seseorang dengan seseorang yang lain atau satu grup dengan grup yang lain ke. Okay, maknanya orang kata power ni maknanya daripada kita tak nak buat, kita jadi nak buat sebab kita dengar cakap dia. Itu bahasa mudahnya. Okay, so ini ada satu keupayaan seseorang untuk membuatkan seorang yang lain fikir ataupun buat sesuatu. Kalau dia tak buat, tapi sebab dia ikut apa yang orang ada kuasa ni buat. So katakan macam kita kan, anak kita, tak payah pergi jauh politik apa semua, anak kita kata bangun pagi sekolah, semayang subuh, kita cakap macam tu kan.
So kalau tak anak kita tidur kan. Tapi sebab kita sebagai ibu, kita ada kuasa, kita boleh kejutkan anak kita. So anak kita daripada tidur bangun, berubah. Sebab apa? Sebab kita ada kuasa ke atas dia. Macam tu. Macam kelas pun macam tu, pensyarah sudah tentu ada kuasa terhadap pelajar dia, betul kan? Sebab apa? Sebab bila mereka kata, ada kelas ni, korang pun duduk. Kalau tidak, baik pergi pasar pagi Sabtu ni. Maknanya madam ada kuasa, bukanlah kuasa, maknanya ada kebolehan untuk mengubah kamu. Sebab kamu ikut cakap madam, berada dalam kelas pada hari ini. Okay. So kita tengok bagaimana nak jadi seseorang yang berkuasa, atau kita tengoklah apakah cara-cara untuk mendapatkan kuasa ni lah. So ada 5 cara yang telah diterangkan. Yang pertama melalui kekayaan. Yang kedua, yang pertama melalui paksaan. Yang kedua melalui kekayaan. Yang ketiga melalui orang kata kepakaran. Yang keempat kedudukan ataupun kuasa dia ataupun jawatan dia yang sah. Yang keempat jika dia disupport oleh ramai penyokong. Okay, ingat yang pertama paksaan ataupun kekerasan. Yang kedua bila dia ada duit, kekayaan. Yang ketiga jika dia ada kepakaran. Yang keempat jika dia ada kedudukan ataupun jawatan dia yang sah. Dan yang kelima adalah jika dia ni mempunyai support daripada orang ramai. Dia ada followers dia. Itu yang kita tengok IG followers apa semua tu kan. Alright, kita tengok cara yang pertama untuk mendapatkan kuasa. Yang pertama sekali, senang sekali kita nak tengok adalah melalui paksaan. Okay. Senang nak tengok sebab apa? Dia sangat-sangat senang untuk membuatkan orang ikut apa cakap kita. Okay. Sebab dia, ni kenapa terjadi macam ni? Sebab pemimpin percaya ataupun pengikut ataupun orang yang lebih bawahan tu dia percaya kalau dia tak ikut, orang kata leader tu ada kuasa untuk menghukum dia jika dia tidak follow lah. Okay. Biasanya bab-bab memaksa ni menggunakan senjata ataupun undang-undang ataupun apa-apa akta kan. Biasanya kerajaan yang ada kuasa yang macam ni. Okay. Paksaan ni berdatang dalam 2 bentuk. Pertama menggunakan undang-undang macam yang dia cakap tadi, dan yang kedua adalah menggunakan senjata ataupun orang kata something yang boleh harm seseorang secara fizikal lah. Okay. Biasalah rakyat dia tidak suka didenda, dan ayat dipenjarakan tu pun dah menakutkan. Okay. So benda ni macam rakyat akan follow. Why? Bukan kerana rakyat suka ataupun rakyat macam rela hati, tetapi lebih kepada takut. Macam sekarang lah semua orang meronta-ronta nak balik kampung, nak merentas negeri. Madam ni lagilah orang Pahang. Dah 2 kali raya tak berapa nak balik kan. Meronta-ronta, tapi boleh takut madam berani ke nak merentas. Okay, jangan kata kita nak merentas ke Kelantan pun takut sekarang nak pergi kerja pun kan. Malas, tak nak bergaduh dengan polis. Sebab dah ada orang kata arahan untuk tidak merentas negeri kalau tidak ada sebab-sebab kecemasan. Jadi nak kata rakyat suka hati ataupun suka rela, tidak. Tapi rakyat terpaksa. Tapi berjaya tak? Berjaya sebab terpaksa ni memang macam tu. Orang mecok lah tapi ikut juga sebab takut dengan tindakan undang-undang. Siapa nak bayar 1,000 bawa anak-anak 1,000 seorang? Siapa nak kena penjara? Siapa nak kena saman? Semua takut. Betul tak? Kerajaan biasa digunakan undang-undang lah. Tapi ada juga yang gunakan senjata lah ataupun orang kata senjata ataupun benda-benda yang boleh harmkan. Yang ni kalau media nak bagi contoh, media boleh bagi contoh kalau macam perompak lah datang letak pisau ke apa, na'uzubillah lah, tak nak lah macam tu kan. Tapi adik madam pernah. Okay, dia takut tau, dia bawa parang, dia masuk rumah adik madam pukul berapa pagi, suami adik madam tu kerja, adik madam sarat mengandung 8 bulan, nak kena ikat. Lepas tu dia kata, okay, mari sini barang awak. Adakah adik madam gembira? Tak gembira kan? Dengan anak-anak 2 orang ni tengah sarat. Tapi orang tu perompak tu macam kesian tengok adik madam, dia tak ikat. Adik madam pun macam tak melawan. Adik madam kata, ambil lah semua, bagilah ni mah-mah semua.
bagi handphone mesti dia bagi SIM card semula, macam tu. Okey, so maknanya itu paksaan. Kita takut apabila ada senjata dan undang. Okey, so maknanya rakyat tak berapa suka sangat, tak suka rela, tapi lebih kepada terpaksa ataupun takut. Okey, tengok kalau kamu tengok contoh kat sini ini adalah orang kata ini kejadian ataupun situasi dekat Korea Korea Utara. Kalau kamu tahu Korea Utara memang terkenal lah dengan dia tidak hormat orang kata dia tak hormat dengan situasi ataupun dia tak hormat dengan fundamental liberties atau hak asasi manusia. Katakan kalau Toknya buat salah, ni orang panggil 3 generation of punishment, hukuman 3 keturunan. Maknanya kalau Tok dia buat salah, dengan anak-anak, cucu cicit akan duduk kat sana. Okey, sebab selama dah lahir kat sana, duduklah dalam penjara 3 keturunan. Padahal tak salah-salah pun. Sangat dahsyat dia punya ni. Jadi orang takut tak nak buat salah macam ni. Sangat takut. Tak pasal sekeluarga, keturunan, jadi ni. Kejap Okay, sorry gangguan. Macam tu lah. Lah budak-budak ni, okay. So sangat menakutkan lah Korea Utara punya style, okay. Okay, yang seterusnya adalah wealth or reward power. Yang ni orang suka, iaitu siapa tak suka duit, betul tak? Dengar tak Madam cakap ni? Dengar tak, takut Madam tak on suara ke apa, so on dah. Dengar tak kelas? Dengar madam. Alright. Okay. So cara kedua ataupun bagaimana seseorang tu boleh ada kuasa adalah dengan jika dia kaya. Pernah dengar tak? Kaya dan berkuasa dan berpengaruh. Okay. So sekarang ni banyaklah orang kata isu-isu macam orang kaya tak apa, merentas negeri lah, honeymoon lah, kita yang marhai ni duduk lah bersedih-sedihan mendengar lagu raya kan. Okay, so kekayaan ni memang salah satu menyebabkan orang tu berkuasa. Setuju tak? Memang pun, betul tak? Dia sangat-sangat mudah kita nak tengok dan sangat-sangat berkesan. Okay? So kalau bagi duit je happy. Okay? Kalau bagi duit je terus kita nak dengar cakap orang macam tu. Biasa benda tu sebab dunia ini memang materialistik. Okay? Sebab dia percaya orang yang ada kekayaan ni dia boleh bagi benefit kepada orang lain. Jadinya orang akan ramai yang intim dengan dia, orang rapat dengan dia supaya dapat jugalah. Mana tahu dapat sedikit dia campak duit. Okay, paling mudah sekali contoh kalau dari segi politik lah kan. Ahli politik yang menang pilihan raya ni akan boleh meletakkan dia punya orang kata penyokong setia dia jadi kerja kerajaan, kan kerja duit lah, betul, bagi kontrak ke. Sebab itulah orang kata memang orang akan rapat sebab nak dapat kekayaan. Tak semestinya dia kaya, tapi kalau dia duduk dalam kerajaan, dia menang pilihan raya, so dia ada kuasa nak tentukan siapa dapat kontrak apa. Yang ni pun adalah salah satu contoh lah. Okay, kalau tengok contoh kat sini, Robert Kwok adalah orang kata ni raja gula lah orang kata kan. So dia adalah bukanlah antara, memang dia orang paling kaya di Malaysia ni. Of course lah berpengaruh Okey, yang ketiga, macam mana ni madam? Kita nak berkegas tak reti berniha pun
kaya pun tak ada mana ni. Okey, kita boleh cara ketiga untuk mendapat kekuasaan ataupun menggunakan pengetahuan kita, menggunakan kepakaran kita. Betul. Orang yang kaya atau bukan orang yang kaya je Medan fikir kan. Orang yang pakar banyak tahu, dia akan berkuasa dan berpengaruh. Sebab kita ni akan ikut pakar-pakar sebab kita percaya pakar dia ada maklumat yang sangat penting untuk kita tahu. Ada kan pepatah English mengatakan knowledge is power. Sebab kita semua ni mengharapkan dengan knowledge yang orang tu ada, membawa kita ke keadaan yang lebih baik lah. Contoh macam kita hari-hari lah duk dengar kan. Apalah, Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham ni nak cakap R0 berapa, betul ke R0 Kelantan dah tinggi, sangat menakutkan sebab kita macam tak tahu kan. Tetapi kita bukanlah berserah, kata kita berharap bila Dr. Nur Hisham ni macam mana nak kurangkan COVID, macam nak lawan COVID dengan SOP, amalkan 3S, amalkan macam-macam S, betul tak? Lepas tu kita bergantung kepada pengetahuan dia. Jadi secara tak langsung dia ada kuasa lah. So kita takut, kita pakai mask. Kalau tak, kita tak nak pakai mask pun buat lemah je. Contohnya seorang pesakit akan sentiasa dengar nasihat doktor sebab dia percaya doktor tu yang tahu pasal kesihatan dia. Cuba kalau mak kita cakap kan, mak janganlah mak, alah tak apa. Bila doktor cakap, barulah dia nak dengar. Sebab doktor tu ada kuasa dari segi kepakaran dia. So inilah Director General of Pengarah Kesihatan kita telah diberi anugerah lah Tan Sri pada 17 Ogos sebab banyaklah dia punya jasa penat dia setiap hari cakap pasal COVID dah setahun lebih dah. Letih. Tapi itulah dia. Yang seterusnya, position. Yang ni yang dia cakap tadi, kedudukan. Dia ni orang kata tak adalah garang ataupun tidaklah suka maksa orang dan tidaklah kaya. Lepas tu macam banyak benda tak tahu, tapi kenapa orang hormat dia? Sebab tiba-tiba dia dapat jawatan. Ada tak orang yang kamu rasa macam tak layak dia dapat jawatan, macam tak ada langsung leadership tapi dia dilantik? Ada je, itu biasa berlaku. Madam ada juga macam orang kata, hey bos ni semua tak tahu, kadang-kadang kan. Tapi kita akur je pada dia sebab dia ada position. Dia memang dia bos kita. So kita suka tak suka, nak ke tak nak, kita terpaksa ikut cakap dia. Apa tu position? Position bermaksud orang kata jawatan lah ataupun rank dia dekat dalam satu organisasi. Bos lah. Mudah kira nak cakapnya. Semakin besar tingkat tinggi dia, semakin banyaklah kuasa yang dia ada. Dan apabila seseorang tu ada kuasa, ada kedudukan ataupun ada jawatan, dia mesti akan ada subordinate ataupun orang bawahan yang akan ikut cakap dia. Telefon, hello, buatkan ni, buatkan itu. Kita ni mecok lah, tapi kita buat tak? Buat. Sebab apa? Sebab dia ada position. Sebab dan dia ada kuasa untuk decide perkara-perkara yang di bawah bidang kuasa dia. So di luar tak boleh lah. Maknanya kalau department tu dia jaga, HOD, head of department, department tu lah. So contoh yang mudah dalam politik negara kita adalah Menteri Kabinet biasanya dia akan ada kuasa lebih lagi daripada agensi-agensi bawah agensi, menteri. Of course lah, alright. So Perdana Menteri adalah dibantu oleh menteri-menteri, sementara itu menteri-menteri pula dibantu oleh jabatan-jabatan. So inilah kita panggil sebagai pentadbiran awam. Alright. So Perdana Menteri pun dia dilantik, bila dia dilantik suka ataupun tak suka, you have to obey. Sebab apa? Position tu. Dia ada kuasa. Dah termaktub dah dia bos kita. Kita kena dengar cakap. Alright? Ini adalah Malaysian Cabinet lah. Buat pertama kalinya kita tak ada timbalan Perdana Menteri, cuma kita ada Menteri Kanan. Ini adalah timbalan Cabinet yang latest sekali. Pertama kali menyaksikan PAS ke federal, ke kerajaan pusat. Dan inilah dia menteri-menteri, Perdana Menteri dan bersama kabinet dia, menteri kabinetnya yang akan menentukan hala tuju
hala 7 negara lah. Okay. Okay, ni timbalan Perdana Menteri. Okay, so setiap menteri dia ada portfolio. Portfolio ni apa, madam? Portfolio ni macam tugasan dia. Okay, so dia akan bentangkan lah. Kalau kesihatan, cakap pasal kesihatan. Kalau belia dan sukan, cakap belia dan sukan. Kalau pasal ni, cakap benda macam tu. Itu orang panggil portfolio. Tugas masing-masing dia. Alright, dan last sekali. Ni. Popular support dia. The reference power. Orang panggil sebagai dia adalah orang kata dia berpengaruh, dia berkuasa kerana dia ada followers. Sebab tu lah orang sekarang kalau kat IG berlumba-lumba nak siapa followers paling ramai. So buatlah konten apa-apa, okay? Sebab tak silap madam lah, even dekat dalam dunia lakonan pun, dunia seni tu, actress selebriti pun pengarah filem atau dia nak bagi job dekat artis, dia tanya dulu berapa orang followers IG. Saya fikir kalau orang tu tak famous, siapa nak tengok cerita tu, bazir duit dia je lagu tu. So sangat penting Okay, seperti mana yang kamu tengok jugalah macam Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim kan, dia ni kan dia orang kan macam dah orang kata figure yang dah lama, macam kata orang kata dah lah pencen lah, fosil lah, orang tak saya dengar dah, tak kecek. Tapi kita cakap macam tu, dia masih lagi ada dia ada followers dia, itu yang menjadikan dia masih lagi kekal relevant. Sebab apa? Sebab ni kuasa dia dapat kerana daripada support popular support dia. Support yang ramai. Alright. So kalau kita tengok kat sini macam mana performance BN pada 2008, 2013, 2018. So macam kalau tengok sini BN semakin lama semakin tak popular. So kena buat another perikatan lah. Okay. Jadi kadang-kadang Malaysia ni pun vote swing, maknanya okay, PRU kali ni undi yang tu, bila ada pilihan raya kecil tak undi dah pula. Sebab rakyat Malaysia pun ada confuse lagi lah. Ini parti-parti lah untuk Sabah. Yang orang cakap inilah penyebab COVID kan. Ini adalah kerusi yang dimenangi 73, satu Sabah tu. Dan yang paling banyak sekali menang adalah Parti Warisan Sabah. Okay. Alright. Okay, sebelum Meda pergi pada subtopik yang kedua, Meda nak tanya kamu semua. Masa tu. Meda nak tanya. Zuraini, Aniha je. Setia je buka kamera. Okay, Meda nak tanya lah. Berapa sources of power yang kita dah belajar sekejap tadi? Boleh tak Zuriani cakap sikit-sikit tanpa melihat nota? Boleh? Cuba buka buka mic. Zuriani. Okay. Okay. Power untuk dia ada 4 Dia ada 5. 5. Tu ada legis apa tu? Apa dia tu? Taklah madam. Alah, kita ada 5. Apa maksud kuasa? Okeylah, apa maksud kuasa? Kuasa ada power apa nama? Kuasa tu apa maksud dia macam yang dia cakap tadi? Kuasa. Tak boleh nak tu lagi, madam tak nak catch up lagi ni. Tak nak catch up. Okey, kuasa lah apabila seseorang tu dia berupaya untuk ikut cakap orang lain. Maknanya untuk buat orang ikut cakap dia. Itu maksud dia. Dan dia ada 5 jenis kuasa. Kalau kita kaya, kalau kita kalau kita ada kepakaran, kalau kita ada support yang ramai, dan kalau kita ada jawatan. Itu akan menyebabkan kita ada kuasa. Mudah je sebenarnya. Okay, Meda nak tanya siapa lagi yang boleh bersedia untuk memberi refleksi. Nik Puteri, faham ke apa yang Meda ajar tadi? Ya, madam. Faham ke apa yang Meda dah ajar? Power baru Meda ajar.
Yang power tu faham lah. Lepas madam explain tadi ke Kak Azu. Yang bau sikit-sikit ni. Ya Allah. Mas, duduk mana tu? Tapi yang sauce tu boleh lah. Masak pada madam. Alhamdulillah. Dah sampai, lepas tu nak masuk rumah tu. Nak duduk atas kereta dulu. Yang Tak apa. Yang Dan macam mana korang dah swab test ke? dah 2 kali dah. Negatif dua-dua. Alhamdulillah. Sakut sekarang COVID naik Itulah. macam anak. Dapat mana tu pengasuh tu? Dekat sekolah anak dia. Anak dia positif dekat sekolah. Sekolah mana tu? Sekolah Semas. Dekat Pulau Condong. Oh, Pulau Condong memanglah. Itulah madam. Dia punya family semua positif. Oh, siapa yang positif? Siapa pending? Berapa orang semua? Dia punya 6 orang family dia semua positif. Ya Allah. Ada simptom tak? Tak ada simptom tu yang pelik. Ya, jadi salah seorang tu pengasuh anak. Pengasuh anak. So mas kena swab lah. Dengan Adam ni. So memang negatif lah. Alhamdulillah lah. Itulah kadang-kadang ada juga ngasuh-ngasuh negatif. Dia kira nangis dah tu mas. Saya settle anak tu angkat panah tu. Okay. Okay, Alright. okay. Zul lagu mana? Korang janganlah tak ingat. Madam sakit jiwa madam ni. Okay, kita pergi kepada yang kedua lah. Okay. Kena bagi latihan ni. Baru ingat. Okay. Madam, nota tadi dah attach dekat YouFuture Yang ni? YouFuture ada, group WhatsApp ada. Madam baru dulu lagi. Ya Allah. Rumah saya tak ada lain. So saya dalam kalau WhatsApp je. Duduk tu. Buka. Yang madam ni selak buat slide 100 lebih. InsyaAllah saya akan study betul. Baca, print tengok. Sebab bukan sekarang tengah mengasuh, bukan mengasuh lah. Student saya sekarang tengah kuarantin 20 orang. Seorang ni ilim. Jadi saya ni orang yang terdekat di Besut sebab kebanyakan pensyarah semua duduk Kelantan. Jadi saya ni adalah salah seorang ni lah mengatar makan ke student. Jadi saya terpaksa arrange 3 tempat lah ni di kat apartment sekitar Peraja ni. Tu penat sikit tu. Itulah musim ni penat. Sebabnya Besut tak tutup sekolah. Kalau tutup itulah. Kalau PDPR tak tahu dah, tak ada nak PDPR. Seorang mak ayah dia dekat Banggu Kelantan tu memang positif dah. Dia memang dia bawa ke Ilim dah lah. Dia balik dengan parent dia next last week tu. Lepas dia pula dekat apartment dengan sahabat-sahabat lain, kontak rapat lagi dengan pensyarah. Jadi itulah saya sebagai orang yang dekat di Besut ni terpaksa lah bertanggungjawab memandangkan mereka lain duduk Kuala Terengganu, duduk Kelantan. Yelah, itulah bapa lelaki naik sangat ya. Apa korang? Tak tahulah. Ni kepala rasa dekat nak raya. Saya rasa macam terbeban dengan puasa lagi, dengan mereka lagi. Yelah, penat kan. Yelah, sabar. Okay, untuk yang ni, kita pergi tengok pada authority. Authority ni dia lebih kepada macam kuasa, tapi dia orang kata dia dapat kuasa sebab dia ada jawatan. Yang macam yang power tadi. Maknanya dia menjalankan kuasa dia secara sah. Okay, dia dapat kuasa sebab dia dapat dari orang kata jawatan dia. So bila ada jawatan, suka tak suka, dia berhak lah. Okay. Contohnya macam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Ada orang macam mempertikaikan sebab dia tidak melalui pilihan raya kan. Tetapi kuasa dia adalah sah dan dia ada authority sebagai Perdana Menteri. Dia ada hak untuk memerintahkan, memberi arahan dan mestilah dipatuhi oleh kita semua rakyat. Okay, tapi di dalam Malaysia lah maknanya. So rakyat pun akan patuh. Dan tidaklah macam kenapanya dia ni, kenapa nak bagi arahan? Tak, sebab kita tahu dia adalah orang yang berhak untuk memberikan arahan. So maknanya orang akan ikut dia punya arahan dan tak payahlah nak paksa-paksa punishment sebab orang tahu dia memang layak memberi arahan. So contohnya polis, buat roadblock, stop kereta kat tengah jalan. Macam sekarang lah stop nak dekat Bukit Yong tu kan. Boleh tak kita macam
Niha je apa taklah sibuk nak cepat ni tak cara punya ni. Meda pernah tahu sebab Meda kan hari berulang kan. Kelantan besok so, macam dia tak tunggu COVID dulu pun dia selalu buat Roblox. Lepas tu kadang penjenayah lah apa. Kadang-kadang Meda macam penat sangat petang-petang. Meda pun macam straight je. Lepas tu polis pandang Meda pun reverse. Meda macam berangan lah kot tak berhenti. Amboi cikgu. Meda cikgu kan. Amboi sebaik tak langgar saya. Nak pergi mana tu? Aduhai saya nak kerja anak kata. Kadang-kadang. Tapi kita patuhlah betul tak? Sebab mereka ada orang kata authority. So macam mana? Ada 3 cara nak dapatkan authority. Yang pertama sekali adalah base pada tradisional. Yang ni tak payah nak pening-pening kepala, nak fikir. Ianya dapat daripada secara warisan, daripada ayah dia. Paling mudah contoh anak raja, putera mahkota dapat menjadi putera kerana ayahnya adalah apa? Ayahandanya adalah raja. So, ini secara tradisional. Ini kita memang dapat sistem ni daripada Kesultanan Melayu Melaka. So tak payahlah nak pergi masuk pilihan raya ke apa ke untuk dapatkan jawatan ataupun kedudukan sebagai sultan kerana dia adalah memang secara automatiknya. Okay, ni macam inilah apabila YDPA kita menjadi Sultan Pahang menjadi YDPA secara tak langsung apa kata Tengku Hasanal ni dia akan automatik jadi pemangku Sultan Pahang lah. Alright, muda lagi kan? Lah muda lagi madam. Memang macam tu sebab itu tradisi. Alright. Okay, yang kedua charismatic. Okay. Charismatic ni dia adalah kerana dia punya karakter tu. Dia ada orang kata personal qualities that command their obedience. Okay. Maknanya orang kata macam dia ni macam akhlak dia terpuji. Perangai dia tu boleh kita jadikan teladan. Okey, contoh paling mudah sekali Nabi Muhammad SAW lah sebab dia ada mukjizat, okey, dan macam-macam lagi lah. Ada juga yang macam lagi dia al-amin, jujur, okey. Lepas tu ada lagi macam-macam heroism ni macam bersifat macam hero yang tak didendang kan. Personal charm. Okey, kalau ada orang kata Anwar Ibrahim kalau dia bercakap, kamu tahu tak macam mana? Orang kata burung pun boleh berhenti terbang. Punyalah sangat mesmerizing. Orang katalah kita tahu. Okay. Macam Tun Mahathir pun orang kata charismatic leader. Orang keluar negara kalau Tun Mahathir beria. Kalau pergi Mekah je Mahathir, kalau pergi luar negara je Malaysia, Mahathir. Macam tu sebab Tun Mahathir sangat terkenal. Sebab apa? Sebab disiplin dia. Kita kalau kat Malaysia ni kita macam kata-kata dia kan. Tapi dia memang terkenal dengan disiplin dia kan. Dengan kerajinan dia, dengan ilmu dia. Orang kata dia punya yang macam tu. Okay. So sampai sekarang lah orang masih ingat. Okay. Contohnya macam dekat Jepun. Okay. Jepun ni bukan sesenang dia nak bagi anugerah-anugerah, tapi Tun Mahathir daripada Malaysia, bekas Perdana Menteri kita, dia dapat award. Sebelum ni Lee Kuan Yew, okay, bukan dan Indian Manmohan Singh. Tun Mahathir yang ketiga. Okay, daripada Asia yang mendapat orang kata anugerah ni. Ada ni ke? Ada perchattingan ke? Sekejap. Madam, Mas nak tanya, nota chapter 2 dalam WhatsApp ke? Ada. Madam dah bagi 129 muka surat modul. Dah lama korang yang tak tengok. Dah lama dah Madam bagi. Cuba cari dalam grup WhatsApp. Ada tak? Tengok je WhatsApp je. Tak payah. Ni ada. Just here. Astaghfirullahalazim. Meda ingat kamu dah seminar kedua patut dah boleh print dah. Okay, dulu Meda jual nota ni. Kita dah jual betul print kan. Okay, sebab budak biasalah. Masa kelas tak online tu. Okay, ni semua Meda dah ada dah. Sebab itu kan kalau cakap slide, Meda memang tak guna slide sangat. Itu saja nak buat slide sekali je lah. Betul buat lah. Okay.
APJ. Tengok tu, handphone Madam pun bateri dah low sebab apa? Okay. Takkan tak ada, dia rasa ada. Ke tak ada korang? Ni, 4 hari bulan 2, 2021. Madam dah bagi je dah. Sekarang 24 bulan 4, Madam dah bagi 2 bulan lalu dah. Lama pun semangat lagi beri. Okay. Tengok ke? Allahu Akbar. Mana pula Google Meet Madam ni? Stop sharing. Alah, banyak sangat. Okay. Jumpa dah. Jumpa dah Ada madam ada. Ada. Jumpa, Print-print jumpa. lah. Print-print lah Tengok nota Madam. Sejak ketahu. Sakit hati. Alright. Legal rational lah. Tadi yang kedua, pertama tadi dia dah boleh dapat this kerana traditional, senang sebab dia berhubungan dia. Yang kedua, sebab personality dia, karisma dia. Dan yang ketiga, legal rational. Okay. Orang kata authority dia tu diberikan oleh undang-undang. Okay. Kita, okay, accept that the person has authority as given by the law. Okay, maknanya undang-undang membenarkan dia untuk ada authority. Okay. Ini bermaksud seseorang itu mendapat kedudukan kerana dia telah dilantik berdasarkan kepada undang-undang dan prosedur yang betul lah. Okay. So kalau kamu tengok Perdana Menteri sekarang, okay, walaupun tidak melalui pilihan raya, dia mendapat support daripada Dewan Rakyat dan juga Agung perkenankan. So dia adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri yang sah. Ni dia. Sebab dia disupport oleh Perlembagaan Perkara 40. Okay. So dia orang tak buat pilihan raya. Dia just buat ahli parti siapa dalam Dewan Rakyat ada 222. So berapa orang yang sokong tu dia kena at least 112 sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka jadilah Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri, menurunkan Tun Mahathir. Tun Mahathir kalau tak letak jawatan pun dia tetap akan turun menjadi Perdana Menteri sebab dia sudah tidak mendapat kepercayaan. Kamu jangan ingat pilihan raya je dia boleh. Okey, faham tak? Dah nak tertanya sikit lah korang. Dah habis dah subjektor yang kedua ni. Faham tak? Suryani, faham? Ya ke Aini? Faham? Tengah menelaah nota ya. Wah, dah print ke? On the way. Dia tengah tengok ni. Ayah jumpa dah ni. Tengah. InsyaAllah madam tanya apa ni boleh jawab lagi. Rupanya selama ni dia tak tengok lah nota Madam hantar. Madam buat 130 page. Tak ada lagi persyaratan. Okay, buat sendiri, okay? Buat sendiri. Type sendiri, sendiri. Thank you, madam. Madam 10 tahun dah mengajar paper ni. Madam dah 10 tahun dah mengajar. Memanglah Madam dah nota, Madam bagi contoh, ikut contoh dekat Malaysia supaya kamu lebih faham. Okay, so kita authority maksudnya dia power juga, tapi power dia orang kata bukan macam perompak nak letak nak letak kerih kat tekak kita. Itu pun power. Authority ni lebih kepada kuasa yang sah di sisi undang. Dan juga ada 3 cara, iaitu dia anak raja, jika dia berkarisma, okay, dan yang ketiga jika dia dilantik dan undang-undang membenarkan dia untuk ada authority. Alright, so macam legal rational, legitimacy lah, authority lah. Ngarut dah madam pun. Okay, kita tengok kepada yang seterusnya, legitimacy. Madam rasa korang tergolek dah. Lepas semua hari ni semua dengar perkataan-perkataan yang ni. Legitimacy tak payah nak pening. Keabsahan, bukan kebasahan, absah. Absah tu benda buat madam. Cakap absah lem je. Bukan, absah tu sah lah. Maknanya dia, apa maksud legitimacy? Ianya bermaksud acceptance by the general population of the right of political institution or authorities to act. Dia didefinisikan sebagai satu penerimaan semua rakyat, bukan semua, kebanyakan rakyat, maknanya dia sah untuk
memerintah ataupun bertindak, okey, ataupun halah buat apa-apalah sebagai sebuah kerajaan lah kat sini kan. Contohnya maknanya Allah, of course lah ramai yang tidak, ada je yang tidak memperakui ataupun tak nak terima, tapi kalau dalam satu negara tu kebanyakannya ni macam cakap general population tu terima dia sebagai pemerintah yang sah, so dia ada legitimacy. Okay. So dalam negara kita yang bersifat demokrasi ni, memenangi pilihan raya menunjukkan yang sesebuah kerajaan tu sah untuk memerintah. Itu yang ada bunyi-bunyi Pakatan Muafakat Nasional ni sah ke nak jadi nak jadi kerajaan, sedangkan mereka tidak menang pilihan raya. Dia ada macam berbagai-bagai pandangan lah. Okay. So ada yang kata kerajaan tebuk lubang, tebuk tebuk atap, tak dapat nak menang betul-betul, main jalan kotor. Bukan Meda cakap orang yang cakap, Meda baca-baca komen lah. Sebab apa? Sebab pilihan raya parti lain yang menang, parti lain pula yang jadi pemerintah. Tapi kamu kena faham kat Malaysia ni dia unik, dia guna perikatan, maknanya bersatu memang masing-masing menang, tapi PAS pun ada kerusi dia, UMNO pun ada kerusi dia, tapi jika dia orang gabung-gabungkan pemufakatan tu yang menyebabkan orang kata berlakunya perubahan. Okay. So ini yang original menang dululah, Pakatan Harapan di bawah simbol PKR. Okay, iaitu PKR, PPB Bersatu, Amanah dengan DAP. Okay. So soalan ni pernah keluar. Okay, dia cakap tulis sedikit nota tentang legitimacy. Okay, inilah dulu dan lah 22 bulan jadi pemerintah, tak jadi dah. Okay, macam mana ni nak jadikan diri kita sah ni? Okay, yang pertama sekali by result. By result ni apa maksud dia? Iaitu maksud dia bukan result pilihan raya. Tolong tulis kat situ, bukan result tapi hasil. Dia akan sah jika dia menunjukkan hasil. Ini bermaksud seorang kerajaan dia akan memperolehi keabsahan apabila dia menunjukkan, dia tunjuk pada rakyat yang dia boleh memenuhi kehendak ataupun keperluan rakyat. Sebab itulah kalau kamu tengok YB sekarang, dia mesti ada Facebook ads sponsor, kena beritahu, kena letak kat IG, buat TikTok bagai. Sebab apa? Kalau rakyat tak tahu yang dia ni sebenarnya berhasil buat something untuk rakyat, nanti rakyat tak pilih dah. Okay, sebab rakyat ni dia memilih kerajaan sebab dia kerajaan itu akan membawa mereka ke keadaan yang lebih baik. Okay, result ni maksudnya orang kata performance lah. Rakyat akan menilai, betul tak? Kita ada masa 5 tahun. Dia ni bagus ke tak bagus? Rakyat menilai segi apa? Kalau rakyat dia banyak-banyak. Kalau rakyat yang di pendalaman atau pendapatan rendah, dia akan nilai berapa banyak bantuan dapat, bantuan raya ke bantuan mak. Dia akan kira macam tu. Itu orang yang dia ada certain lah. Kalau orang yang agak berpendidikan, kan, dia akan tengok kepada kualiti pula. Kalau yang memang dah kaya apa semua, dia akan tengok kepada integriti, kan. Kadang sometimes kalau kat Malaysia, lantaklah 1MDB ke apa, asalkan dapat kita BERIM. Macam tu. Perdana Menteri Datuk Seri Najib, siapa kalah? Meminjam apa ke, kan? Nak memenuhinya rakyat punya kehendak. Rakyat kalau nak BERIM tu tiap-tiap bulan, sangat suka bantuan yang direct macam tu. So kerajaan kena bekerja tungkul lumus lah untuk memastikan rakyat yakin dengan mereka yang mereka ni adalah kerajaan yang terbaik, supaya nanti dia akan menang untuk pilihan raya akan datang. Okay, so kata kat sini masa ni kita dipuji lah kerajaan Malaysia sebab berjaya lah. Okay, mula teruk, lepas tu berjaya, sekarang dah gelombang keempat, tak berjaya semula dah. Okay, so kerajaan Medan baca juga. Turunlah rakyat jenis macam tu. Kalau nampak kerajaan jenis, kita tak nak pergi jauh, nak pergi survey buat apa. Just tengok je dekat Facebook orang punya komen-komen tu, keyboard warrior tu. Walaupun kadang-kadang fake,
Tapi apa yang dikatakan tu bukan fake. Tetap mesti datang daripada hati yang marah, hati yang tak puas hati. Alright. Okay, pertama sekali hasil. Hasil apa? Hasil apa yang kerajaan dapatkan untuk rakyat. Okay, berikan untuk rakyat. Yang kedua habit. Habit yang dia tak kisah. Cakap Kelantan, air merah, banjir teruk, air slow ke, dia tetap akan pilih sebab dia dah biasa dah dengan keadaan apa? Keadaan pemerintahan dia tu. Contohnya, macam PAS, dia dah memerintah lebih daripada 20 tahun. Dah biasa dah kita. Ada bulan Sutir, bendera hijau, bulan purnama. Tak boleh terima dacing. Tak boleh terima bunga raya. Roket lagi lah. Sebab apa? Kelantan tak boleh. Ini Islam. PAS lah akan bawa kita ke syurga. Maknanya orang kata tak kisahlah. Kalau macam mana pun sebab dah di hati, dah habit. Macam kita tengok tok lelaki kita. Okay. Biarlah bucik kerana kita memang setia. Habit ni macam setia lah. Sampai tak nampak dah salah. Sebab kita terlalu dah terbiasa. Habit kan maksudnya kebiasaan. Okay. So kat sini adalah sikit Madam share. Kita jangan terlalu taksub sangat dengan isu politik atau salah satu parti politik. Ingat, politik ni ataupun parti politik YB, mereka adalah manusia yang ada kelemahan. Bagi kita pilihlah yang berintegriti, yang buat kerja. Tapi jika ada kelemahan, kita tegurlah dengan yang berhemah supaya dia improve. Okay, jangan terlalu taksub. Okay, kita ni kalau masuk pilihan raya, bergaduh. Kalau kat kampung Medan lagi lah, Medan orang faham kan. So ini masjid orang UMNO, ini masjid orang PAS, sembahyang Jumaat lain-lain. Sampai gitu sekali. Okay. Alright. So ini Keratan Akbar ni boleh dapat lah dekat, boleh didapati di mana orang kata, ni lah, di dalam modul 129 page Madam yang kamu baru tengok tu. Alright. Okay, yang seterusnya macam mana nak dapatkan sah ni? By procedure. Apa dia tu Madam? Laluilah prosedur yang betul. Kalau kat luar negara, dia tak ada pilihan raya. Dia tak puas hati tembok je, pahit tabah ke diri dia jadi raja. Kok negara-negara ekstrim tu. Negara kita ni alhamdulillah lah masih lagi ada satu pilihan raya. Amina nak tanya pilihan raya kat Malaysia siapa yang jaga? Tahu ke pilihan raya di Malaysia siapa yang jaga, siapa yang takbir, siapa yang susun atur? Adakah Perdana Menteri? Adakah yang di Pertuan Agong? Siapa? Cepat. Yang di Pertuan Agong. Astaghfirullah. SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Cakap Agong. Astagfirullah ya. Kita ada saja tak sebut tadi Suruhanjaya Pilihan Raya. Tapi betul lah juga sebab padahal dia daftar dia jadi pembantu dah ni. Macam ni lah. Tapi betul lah Suruhanjaya Pilihan Raya ni dia dilantikkan di bawah yang Tuan Agong. Tuan Agong ni tidaklah terlibat pasal pilihan raya. Dia yang jadi Pertuan Agong ni kamu kena faham. Dia tidak boleh bersifat kepartian. Maknanya dia tak boleh nak nyatakan okey kita Agong sokong bersatu. Tak boleh. Dia just dengar je sebab dia kena neutral. Sebab kamu kena faham fungsi YDPH adalah memayungi semua rakyat. Yang paling penting dia jaga Melayu dan Bumi Putera. Hak-hak Melayu dan Bumi Putera tu ya, tapi yang paling pentingnya adalah dia menjaga kemaslahatan rakyat semua. Tak kira lah bangsa apa. Sebab itulah kalau kamu tengok amat-amat dilarang walaupun pilihan raya untuk tepek poster mana-mana parti dekat masjid. Sebab ketua agama yang menjaga agama Islam di adat istiadat adalah sultan. Dan kalau negeri yang tidak ada raja seperti mana? Negeri yang tidak ada Melaka, so dia ada YDPA lah sebagai ketua agama. So masjid dia tak benarkan benda-benda yang bersifat politik. Macam mana cakap, kita tak nak ummah ni macam yalah politik-politik lah, jangan terlalu parti sangat. Kau faham tak? Okay. So mana dia melalut dah ni tapi maknanya cakap by procedure lah, melalui prosedur atau proses yang betul untuk menjadikan dia macam korang lah. Okay, nak apply PTPTN ke nak apply apa-apa, kita mana boleh
Okay, nak apply rentas negeri. Mana ada kita, takkanlah kita nak jengkekoh polis kat sempadan, kita pun ngek-ngek perimborang isi lalui prosedur yang betul yang telah ditetapkan. Macam tu juga kerajaan, jika dia nak legitimasi sah sebagai kerajaan, dia kenalah ikut prosedur. Dan apakah prosedur untuk menjadi kerajaan? Tak lain tak bukan adalah pilihan raya. Ini adalah sedikit sebanyak fakta tentang pilihan raya umum yang ke-14. Yang ke-15 kita tak tahu lagi, tapi dalam 4 ke 5 tahun akan terjadilah. So ada 222 kursi, 112 kursi kalau menang. Okay, nak jadikan kerajaan kena menangi 112 kursi. Okay, so ini sedikit fun fact lah. Okay, so yang ni lah masa ni. Parti DAP Amanah Negara akan menggunakan logo PKR lah. Dan juga PPBM masa tu macam dia kan ada masalah pendaftaran yang ROS. So susah sangat dia pun, okay tak apa, nama atas dia orang semua bergabung di bawah PKR anak satu. Jadi masa tu orang tak confused tau. Sebab bila pengundi tengok, okay nak sokong DAP ke nak sokong mana. Jadi tengok, okay lambang PKR, senang. So, senang. So maybe dia orang amanah tapi dia sokong je logo PKR. Dia mensamakan logo semua. So macam brilliant jugalah idea tu, menyebabkan rakyat macam mudah nak buat keputusan. Okay. So nampak tu, sebuah negara di mana rakyatnya terlibat dalam memilih pemimpin adalah negara yang orang katanya lebih senang dapat keabsahan. Okay, sebab rakyat diberi peluang untuk terlibat. Okay, so sebab apa? Kalau rakyat tak terlibat, dia akan memberontak. Itu yang berlaku kudeta tu. Kudeta tu apa, madam? Itu bahasa belah sana yang bermaksud penggulingan kuasa. Kamu tengok mana negara ekstrim, mengguling. Ataupun negara yang tidak ada pilihan raya. Rakyat akan tidak puas hati secara diam-diam, lama-lama memberontak. Yang tu, yang teruk tu. Okay, so kalau kamu tengok apakah prosedur pilihan raya secara sepintas lalulah. Pertama sekali parlimen akan dibubarkan. Lepas tu Perdana Menteri akan, Perdana Menteri lah yang akan membubarkan parlimen. So kita tunggu juga Perdana Menteri bubarkan. Selagi dia tak bubarkan, tak apa-apa nak boleh lah. So rakyat akan mengundi 222 kursi dan 587 kursi DUN. Kita dua kan, DUN dengan parlimen. Betul tak? Kertas kuning dan kertas oren. Tak silap madam lah. Betul tak? So kita akan masukkan dua kotak. Okay, so dua tempat, dua parlimen. Kalau dekat, kamu tahu lah parlimen dengan DUN. Okay. So yang akan memantau pilihan raya iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun Election Commission yang dilantik oleh Raja Yang di-Pertuan Agong. Okey, lepas tu penyamaan calon. Kamu nak bertanding, boleh. Okey, kalau kursi DUN bayar RM5,000 wang pertaruhan, kalau kursi parlimen RM10,000. Kalau menang 3 orang je yang undi, mak kamu, anak kita, suami kita, hilang wang pertaruhan. Maknanya kalau hilang pula. Dan kena bayar juga duit nak berkempen. Ingat, kalau tak ada duit macam mana nak berkempen? Mana nak cerita kamu satu benda mak saudara madam, dia pensyarah juga, pensyarah law. So dia macam sangatlah, akhirnya masuk PKR. Lepas tu dia pun bertanding DUN kalah pada tahun 2013. Lepas tu dia bertanding 2018, kursi parlimen menang. So masa tu kan pertukaran kerajaan. So dia menang. So bukan senang juga tau, macam nak duit kempen, bendera, semua tu duit tau. Lepas tu nak bayar RM5,000, RM10,000. Kamu tahu tak? Dia dengar lah ni macam, yelah awal-awal cerita lah kan. Mak saya tak cerita, ni sepupu Medan cerita. Dia kata Wan Azizah, dia macam gadaikan rumah dia berapa juta untuk macam bagi duit kepada semua yang bertanding lah kan. Sebab kata tak ada modal juga untuk bertanding. So sebab tu lah pilihan parti politik tu memang kena ada duit. Sebab tak boleh kosong-kosong dia kalau pergi mana-mana. Takkan tak buat. Kalau BN dengan UMNO seronok, markas UMNO golek kambing, bayar orang, orang sukalah. Macam kita ceraya pula kan, duduk kat markas, macam-macam. Semua tu adalah duit, bendera-bendera, poster-poster. Okay, so masa penamaan calon kenalah
isi borang. Okay, tak apa kalau tak ada pendidikan, tapi yang penting umur 21 tahun ke atas, dululah sekali 18 tahun pun dah boleh jadi calon. Okay, dan juga tak bankrupt, tak ada jenayah macam-macam semualah, dan sihat walafiat lah, tak ada masalah mental. Lepas tu berkempen, so dah tahu dah siapa yang akan bertanding, so calon pun mula berkempen. Tengok tu, dia boleh spend sampai 200,000 untuk parlimen dan 100,000. Segala benda tu, minyak kereta nak pergi mari ceramah. Kan, tu macam cakap. Lepas tu, kalau kat Malaysia ni masa 2 minggu lah. Okay, berkempen bolehlah buat undi. Lepas tu undi pun dikira, lepas tu dia pun declare lah pemenang. Okay, dalam sejarah buat pertama kalinya bukan Barisan Nasional yang menang. Okay, dan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Ini adalah orang kata situasi lah dalam pilihan raya. So pilihan raya adalah satu, orang kata orang percayalah dengan prosedur ni. Tapi ada juga orang tak percaya dengan pilihan raya, kata SPR menipu lah, apalah. Itu biasalah. Rakyat Malaysia memang gitu Okay. So ini keputusan yang original lah. Okay, selepas PRU ke-14. Okay, kita pergi yang cara mendapatkan legitimasi yang terakhir, iaitu dengan berdasarkan perkongsian sejarah, agama dan identiti etnik. Yang ni senang. Ini senang nak tengok dalam negara kita. Seseorang tu dia sah bila dia ada orang kata sejarah dengan orang-orang yang lain, dengan orang setempat dia. Okey, contohnya macam kesultanan. Okey, sistem kesultanan ni. Kenapa kita macam terima je? Sebab kita memang orang Melayu percayakan raja, Sultan, YDPA lah orang Islam, dan juga apa lagi, kita memang kaum Melayu, okay, bercakap bahasa yang sama. So kita ada persamaan. Persamaan tu menyebabkan kita senang nak sahkan, terima orang kata satu-satu institusi, tak salah raja ke, Perdana Menteri ke apa. Okay, nampak dia tulis Sultan biasanya sentiasa dikaitkan dengan Melayu. Okay, salah satu peranan YDPA adalah berkaitan dengan orang Melayu dan Bumiputera. Alright. Okay, habislah 3 dah. Apa ke tak ni? Mereka nak serok suara bercakap ni. Zuriani, faham tak? Suara. Tengok adjust printer ni pula rosak. Allah, pergi nanti-nantilah weh. Masa ni lah juga nak pergi sebelum ni. Lepas ni, seminar ketiga, 7 Mei, Medena, semua kena ada nota, binding elok-elok. Katakan seorang print dan lain photostat pun murah dah. Okay. Kalau media biasa, ni media sendiri pun. Cantik media buat cover sendiri. Tak nampak. Comel. Dulu media buat lah. Bagi budak-budak. Media pun suka. Media suka benda yang kita ni kan kena betul. Barang kita ni bersusun. Okay, nota kita. Takkan kita nak baca ikut handphone. Biasa buat gini je media ni. Bagus juga tu. Boleh. Tapi kata nak golek-golek atas katil sambil baca-baca nota. Ke mana tu tak? Tinggal kat office je ke buku apa ni? Tak, ni yang hok lama, hok baru nanti tengah kerik. Tak gini, kamu semua kan EPJJ. Kenalah dalam masa sehari tu tengoklah. Buat jadual belajar macam jadual belajar anak kita. Tak, kita nak suruh anak kita belajar, tengok kerja sekolah setiap hari, maknya kena semangat juga. Bazir je yuran bayar. Faham tak? Alam-alam belajar, biarlah pointer tu gempak. Okay, media juga kawan media EPJJ. Sedih, susah, pening. Yalah, faham lah. Yalah, emak kerja lagi kan. Tapi lama media macam, lama bagus dah dia. Okay, dia kata, lah, dah ini jalan yang kau pilih. Nak belajar sangat, menyesal. Menyesal tak belajar awal-awal dulu. Kenapalah aku ni. Tapi lama okey tak? Saya macam banyak belajar dekat office. Sebab office ni, kat library ni kan dia macam nak belajar sebabnya
library dia tak banyak sangat kerja kalau buku tak ada. Sebab dia kerja Ah. bermusim. Kalau buku ada tu baru ada. Zuriani satu hari ada seminggu tu berapa kali duk tengok pelajaran I discuss madam tu. Ni aku nak check I discuss betul. Jawab soalan gedok lah. Jawab. Sekejap, you future tengok ya. Tak jawab. Spot check lah. Madamnya risaulah. Apalah aku seorang 57 post. Madam 57 post. Bayang je lah. Duk lah very good. Budak ni kadang jawab, kadang dia tak jawab lah. Hai, nak marah mak orang Melaka. Nanti Zu jawab lah thank you. Kau Maksud nak thank you, jawab ni. Yang penting. Bukan je so thank you. nak challenge yang 57 post tu. Ni bukan. Yalah, madam duk tengok. Budak-budak ni ayat ni ayat copy paste ni. Tak apa, jawab sebenarnya tak apa asalkan kamu semua punya ni. Madam 27 post. Ni introduction to political science. Ada orang jawab. Adalah Ainin Sofia. Rajin Ainin. Mudah kan ya madam. Terima kasih untuk pencerahan madam. Yalah Ainin. Sekejap tengok lagi. Kita tengok. Sekejap kita kena present ni. Tengok siapa jawab, siapa tak jawab. Madam kan macam pening. Madam macam agak pening jugalah dengan apa orang kata you future ni. Bukan apa. Macam benda baru juga kan. Madam post sana, madam post sini. Korang check lah. Nurul Huda bagus. Power means correct. Very good madam pun. Jawab sangat kita je. Okay. Zuraini mana Zuraini? Ada Ni cari. Halimah balas je madam. Selok hari-hari buka tahu. Punyalah. Boleh rasa kuasa. Apa ke saja kuasa? Ni tak apalah ni korang dah jawab je. Bagus Nurul Huda. Tak nampak lagi Zuriani. Aduh, jawab doh tu Kemedo yang jawab doh. Dalam WhatsApp. Inilah dah WhatsApp you future. Ni lah Ada. Cuma dia cari molek. How to safeguard sovereignty? Yang tak ada. Okay, buat satu. Bagaimana? Lepas ni kita akan cover. Bagaimana mahu menjaga kedaulatan negara. Bagaimana memenangkan negara? Sila jelaskan menggunakan ayat kamu sendiri. Jangan ayat orang putih yang mana-mana korang cari. Madam yang pantai ni biarlah bahasa Inggeris broken ke guna sebenarnya daripada tahu copy paste. Tahu sangat dah bombastik sangat ayatnya ya. Gunakan ayat sendiri. Okey, bagaimana mahu menjaga kedaulatan negara? Kisah. Dia nak buat sampel-sampel je EPJJ ni. Nanti balaslah Zuraini. Tengoklah mana Zuraini punya ni. Tengoklah madam. Active users latest reply. Ainin. Adalah. Mas ada. Mas mana? Puteri mana Puteri? Halimah. Mas ada satu, Mas post. Satu je. Ya Allah. Madam buat selok 57 post. Nanti Mas balas madam. Balas lah. Susah Okay. best ke you future ni? Madam pun sini. Madam setakat ni masuk week 1, week 2 baru. Kan? Okay. Pening juga week 1, week 2, week 3. Ada ke? Tak jumpa kau Zurian ni? Ada Mas jawab pasal Pasal apa? pasal tu what is policy science policy tak ingat. Define political science. Nurul Huda. Aku tak Madam pula tak reply tak? Dia cakap jawab. jawablah Siti Nurul Huda. Berarti saya fokus on the theory. Mana Nurul Huda? Huda nak? Ada ke Huda tu? Senyap je Huda. Ada. Berarti saya fokus on theory and practice. Ni Madam tak ajar ni. Mesti ambil dari internet. Ambil internet je. Senang. Ainin Sofia banyak sekali 17 post. Tapi tak boleh lawan media 29 post. Pesyarah pagi.
Okey. Saya kejar lagi. Pensyarah paling aktif. Pensyarah paling semangat. Setiap hari buka DAMPYA. 57 post sampai. Okey. Bagus. Bolehlah, bagus. Baguslah. Baru semangat hari ni. Jumpa meeting baru semangat ada kot. Yang lepas tak jumpa, okay? Yelah. Oh. Siap. Nik Puteri bagus ni. Madam siap baiki ejaan. Alright. Ni okey lah ni. Korang tahu tak madam punya, ya Allah, banyak sangat. Mana nak tunjuk je madam punya post. Terlalu, dia boleh tengok kat sini tau statistik. Banyak benar. Sesaja je lah. Saja nak apa, nak apa mengagah orang Kelantan panggil. Orang lain 15 post sebulan. Kita sampai 50 post. Mungkin akan dapat 100 post sebulan. Apalah, semangat. Semangat. Salahnya madam saya seorang-seorang diri je duk bersemangat. Pelajar tak mana. Apa, insya-Allah semangat tu transfer ke kita orang Semangat madam dulu je ni bersemangat. Madam tidur pukul 3 pagi ni. Bangun tidur pukul 3 pagi. Cakap dah 58 post. Tengok lah. Ni yang budak-budak lain tu tak sangat lah buat madam macam dia orang aktif hari-hari kan. Korang sangat bersemangat ya. 58 post. Okay. Okay, tak payahlah kita beragah. Mana nak tunjuk lah pada pelajar. Okay. Supaya semangat macam madam walaupun dah 10 tahun mengajar tak pernah boring ya. Okay, kita pergi kepada last sekali. Pasal kuasa tadi kita belajar power. Lepas tu kita belajar authority. Lepas tu belajar legitimacy. Last sekali adalah sovereignty ataupun kedaulatan. Okey, kita tengok apa itu maksud kedaulatan. Kedaulatan ni tangga punya kuasa yang paling tinggi. Dia datang daripada perkataan Latin yang maksud supreme. Macam pizza, super supreme, semua ada daging, ayam, cheese, semualah dalam tu, betul tak? Paling mahal lah super supreme, highest authority, okay, yang paling tinggi sekali, okay? Orang kata kuasa yang paling tinggi sekali, okay? Sovereignty boleh didefinisikan sebagai kedaulatan lah, mempunyai kuasa yang paling tinggi, berdiri sendiri, atas sebuah negara. Okay, sebab itulah kita panggil daulat madam, tak? Betul tak? Kedaulatan undang-undang, kedaulatan sultan, macam tu. Yang paling tinggi dalam negara, okey, ini boleh dijumpai dalam kuasa untuk membuat undang-undang. Dia je layak membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, okey. Orang kata kuasa dia mutlak. So kita tak boleh nak dakwa-dakwi dah. So ada dua jenis ataupun dua bentuk sovereignty, iaitu yang pertama sekali adalah internal, dalaman. Yang kedua adalah luaran. Dalaman ni adalah kuasa paling tinggi sekali, okay. Ianya adalah satu relationship antara sovereign power, kuasa dengan subjek dia. Maknanya dalaman, rakyat dalaman dia tu patuh kepada yang ada kuasa tu, yang ada kedaulatan tu, okay. Dan dia tak terima orang kata arahan daripada mana-mana, dia yang akan memberi arahan. Itu internal. Internal sovereignty ni bermaksud orang dalam rakyat dia memperakui dia punya kedaulatan dan obey dengan dia ataupun taat dengan dia. External sovereignty pula luaran macam ni pula. Okey, orang luar, negara-negara lain, dia memperakui kedaulatan orang kata kedaulatan negara ni. Dia tidak akan suka-suka hati ceroboh negara ni, masuk campur dalam hal ehwal negara ni. Macam Palestin, tak ada kedaulatan sebab suka-suka hati je Israel ambil buat negara dia kan. So kedaulatan ni sangat penting. Madam, apa kedaulatan ni? Kedaulatan ni macam ni lah, kita bebas, merdeka dan boleh berdiri sendiri, tak perlu nak tunjuk telunjuk orang. Masa bila kita dapat kedaulatan? Bila kita merdeka, bila kita boleh memerintah sendiri. Kalau Malaysia, to be exact, pada 31 Ogos 1957, kita telah boleh untuk penjajah keluar dari negara kita dapat kedaulatan. Negara kita diperakui tanah Melayu boleh memerintah sendiri. So kedaulatan ni bukan satu benda yang mudah nak dapat dan jika ada kena jaga. So
Ini adalah beberapa kedaulatan sesebuah negara. Okey, bagaimana nak jaga kedaulatan sesebuah negara. Okey, keluar soalan dulu pada tahun 2019. Okey, cara-cara untuk menjaga kedaulatan negara. Yang pertama sekali, kena ada askar yang kuat. Ni askar gemuk kan. Nak lari tak cekap. Tak adalah, maksudnya dia kena ada kekuatan askar. Lepas tu kadang-kadang peralatan dan teknologi orang lain ada drone. Dulu drone kan. Dulu North Korea. Kalau bab-bab ketenteraan ni North Korea, US, Rusia. Rusia dia akan jual yang lama-lama ke kita lah. Kadang-kadang kita tak ada duit kan, tak herankan sangat pasal ni. Nuri tu, okay, kapal terbang Nuri, helikopter Nuri asyik jatuh je kan. So kita kena ambil yang berkualiti sikit lah. Alright, lepas tu askar kita janganlah obes, betul tak? Obes nak kerja pun, itulah kalau kamu tengok, kalau polis dia jaga dalam negara, kalau tentera dia akan jaga di perairan, okay. So sometimes lanon apa semua tu, kalau kamu tengok yang Lahad Datu tu, Ops Daulat tu, punyalah Kesultanan Sulu daripada Filipina, dia nak Lahad Datu, dia kata Sabah tu hak dia. Gaduh, dia kerat tangan. Meda ingat tahun 2013, lepas tu Meda mengandung anak sulung Meda, dia askar kita teruk kena dia kerat tangan. Kamu nampak tak nota medium ni? Nampak ke tak? Nampak. Dia kerat tangan, dia biar darah mengalir, kerengga datang, isak-isak darah tu, mati gitu je. Kata seorang askar tu, dia berpura-pura macam pengsan supaya Sulu ni macam ikram. Kamu carilah pasal ikram tu, ingat tak? Ingat tak dulu yang Sabah tu sampai orang takut nak pergi Sabah tu? Bila tu madam? Allah, orang 2013 dulu. Memang teruk sebab dia kata Sabah tu hak dia. Pulau Sipadan semua tu. Itu belum lagi Abu Sayyafnya, colik pelancong. Abu Sayyaf pun ni juga ekstremis orang Islam yang ekstrim, tapi dia orang Filipina. Filipina kan dekat dengan Sabah. Dia anggap macam hak dia. Baloh gitulah. Lepas tu dia colik kita punya ni Abu Sayyaf, dia colik pelancong yang datang. Kabar-kabar jumpa pala tak ada tu. Pala sana, badan sana. Sangat-sangat ekstrim. So kita kenalah ada nak menjaga daripada negara kita diambil orang, kan? Kena ada askar yang kuat. Kitanya. Cuba tengok US lah cerita dia kata ni hebat, tahulah ya ke tak. Rasa ya sebab dia banyak duit, so dia boleh buat macam-macam. Dia punya spy dia macam mana, betul tak? Kita pun hebat juga, okay. Cuma tinggal lagi kadang-kadang tak cukup bajet nak beli orang kata peralatan tu. Macam Palestin tengoklah, dari segi teknologi dia lemah. Itulah mudah-mudah je Zionis pun ni habislah kedaulatan negara dia, hilanglah dah. Zionis Israel tu pula bersekongkol dengan US, tu yang hilang peta Israel. Diganti peta Palestin ditukar kepada negara Israel, bukan negara Palestin. Itu yang tak suka tu. Okey, yang seterusnya nampak ni kekuatan askar kita. Ada tak perut boncet? Tak nak perut boncet, biar BMI sihat. Bukan Medan nak mengata, Medan gemuk juga. Tapi orang kata biarlah pasukan kita ni sihat, fit. Okay. So salah satu orang kata tentera KTM, Tentera Melayu Malaysia ni, apa KTM ni korang? Bukan ATM, Angkatan Tentera Malaysia adalah untuk menjaga kedaulatan negara dan menjaga ancaman kepada ancaman. Itu cara yang pertama untuk menjaga kedaulatan. Yang kedua adalah dengan power legitimacy, ataupun tulis kat situ dapat kuasa secara sah. Kalau kamu tengok kat Malaysia, walau tak puas hati macam mana, tetap akan gunakan cara yang sah, iaitu pilihan raya. Dan macam jumpa agung kan, macam Media Yasin tak lalu pilihan raya tapi jumpa agung apa semua. So tak ada lah kita macam negara luar. Macam kamu tengok Iraq masa zaman Saddam Hussein, dia ni general, dia gulingkan kerajaan, lepas tu dia naikkan diri dia jadi ni. Berapa lama dia kena ni? Dia kena dia kena hukum gantung. Akhirnya tak berlaku dengan dia. Iraq pun jadi teruk. Okay. US pun datang ambil minyak, korek minyak apa semua. Jadi sangat penting untuk
untuk menghalang diri daripada dikaca, kita dapat kuasa secara sah. Sebab kalau kita tak dapat kuasa secara sah, kan, macam Myanmar, negara luar akan datang dan macam nak hukum kita, laporkan kita, habislah macam tu. Bila dah sampai tahap orang masuk campur dalam negara kita, itu yang tak sedap. Okay. Kalau kamu tengok kat sini, slowkan sikit tu. Okay. Kerajaan kita, okay, smooth transition of government power can be seen after GE14. Okay. So orang kata smooth, okay, transition tu. Kalau kita kan, walaupun Najib sedih je. Dan tengok tak? Macam mana Najib, dia beri ni, sedih pula Medan tengok Dia kata, walaupun saya dah buat yang terbaik tetapi mungkin tak cukup untuk rakyat Malaysia. Lepas tu Nur Isyamuddin kan sepupu dia, tepuk belakang dia, dah lah kita balik lah. Macam sedih kot Medan macam, lah, tapi itulah adat politik, kalah menang adat biasa ya. Dan yang ketiga, kestabilan politik. Untuk kita jaga kestabilan nak jaga kedaulatan, kita kena ada kestabilan negara. Kestabilan negara ni macam mana Madam? Lah, jangan duduk walaupun tak puas hati, jangan duduk buat demonstrasi, duduk buat rusuhan, sebab nanti orang akan tengok je dan orang akan, bukan orang kita dalam ni, luaran. So bila luar, orang akan mula masuk campur. Kita tak belajar ke dulu sejarah-sejarah bila kita bergaduh, lepas tu kita pun okeylah British buat perjanjian ni, lah kita yang kena jajah. So kena ada kestabilan negara untuk menjaga kedaulatan negara. So kalau apa-apa tak puas hati, jangan buat benda-benda yang orang kata, bila boleh channel kan, bukan makna kita kena suka apa kerajaan buat. Kita boleh untuk tidak bersetuju, tetapi cara kita menunjukkan ketidakpuashatian tu biarlah dalam keadaan yang okey. Maknanya protes lah. Tapi Medan percaya orang Malaysia ni protesnya tak teruk sangat lah. Percaya kamu tengok macam masa kita marah ke Israel kan, pergi kat website Israel, Facebook Israel, hey, your mother is green, mak kau hijau. Okay, Israel lah. Okay, so ini adalah orang kata peratus rendah bukti rakyat protes. Kadang-kadang rakyat tak nak keluar mengundi, itu antara benda-benda lah yang rakyat macam tak menyebabkan rakyat tak suka tunjuk protes. Malaysia ni tak adalah ekstrim sangat. Tapi inilah. Okay semua, habis dah chapter ni. Faham ke tak faham? Faham, Madam. Doa ya korang. Faham ke? Macam tu kita I discuss. Madamnya gila I discuss kan? Dah. Orang kata kena post, nanti pelajar kita tidak boleh fokus. Mereka perlu ni, dan pensyarah kena layan. Layanlah kita. Okay. Sekejap Madam ni. Latihan. Tak boleh latihan macam ni. Tak payahlah. Dekat ni pun dah ada latihan ke exercise 2.1 tu. Nanti kamu buat lah. Nanti Madam buat. Madam ada buat quizzes lah sebenarnya. Perincikan apa yang kamu faham tentang chapter 2. Boleh tak cerita sikit? Buat secara ringkas. Boleh tak? Teruslah bila kita dah belajar ni, terus kita tu. Aduh, sekejap orang tergelah ni. Kelas ni tutup je. Okay, so soalan tu nanti try jawab terus. Janganlah lepas kelas tak study. Memanglah kita tak faham. Okay, boleh tak? Boleh tak Zuriani? Boleh? Boleh, Madam. Okay, print dalam kononnya. Baru nak print. Binding elok-elok. Pergi kat Kapur Raja tu, binding. Kat kedai depan pasar tu. Bila semua pergi situ. Binding buat elok-elok. Pieces cute. Siapa pieces cute ni? Mas. Mas. Kalau dekat WhatsApp Syamas Beauty. Ni pieces cute pula. Pieces cute. Faham tak? Yang Medan ajar ni. Dia main bawa kereta anaknya. Faham, Madam. Faham. InsyaAllah. Okay, jawab. Cuba secara ringkas. Jawab kat You Future tu. Ainin Sofia? Faham, Madam. Ya ke? Okay, apa itu traditional authority? Traditional authority tu adalah
Ha. Macam orang tu dia dari keturunan kesultanan ataupun raja dia Ha. akan dapat kuasa. Okey, betul. Okey, Siti Huda. Siti Huda ada tak tu? Ada. Pergi makan dapur senyap tu. Legitimacy by result. Apa maksudnya? Dapat sah sebab result. Result tu apa Meda cakap tadi? Kalau kamu dengar lah yang Meda cakap tadi. Result tu apa? maknanya government tu dia boleh fulfill people punya need. Government tu boleh fulfill people punya keperluan. Betul-betul. Hasil tu hasil. Okay. Okay, Nik Puteri. Mana Nik Puteri? Ya, madam. Yang paling muda ni kan. Kuasa. Kalau kamu lah kan, antara 5 kuasa tu, kuasa mana yang kamu rasa kamu paling berupaya sekali? Yang kamu rasa kamu... Dia punya source ke madam? Type of power? Sos. Okay, kan ada 5 sos Madam ajar kan. Kamu rasa ada 5 tu macam mana yang kena dengan diri kamu? Mana? Kamu ada adik ke, boleh marah adik. Mungkin coercive power. Gitulah. Expertise kot. Oh, bagus. Kenapa kamu expert kat mana? Pandai masak ke, rana ke? Tak ada, macam kalau nak jadi leader kan kena tunjuk contoh yang baik, gini-gini gitu. Contoh yang baik dan kepandaian lah. Okay, mari kita ada benda mana katakan, contoh paling mudah kita siap assignment dulu atau siap kuih, orang tiru kita. Lagu tu lah. Orang ikut macam kita, madam biasa dulu. Eva. Mana madam Eva lah. Eva. Menangis. Eva, nak pergi rumah, nak belajar. Selama 1 sen tak pernah nampak muka kita. Hari nak exam, barulah orang kata semua mari ikut kita. My dear, apa itu sovereignty yang kamu faham? Kak yang usuk buat. Sovereignty, my dear, ada tak tu? Tak ada dah, Media rasa my dear. Zuraini, sovereignty. Apa yang kamu faham tentang sovereignty? Tak ada belakang dah. Apa tak ada belakang ni? Beres ke belakang tu? Hello? Beres, madam. Beres, madam. Gimana rasa? Biasalah hujung minggu anak ni. Okey, Media pun rasa macam ni lah, Media rasa nak suruh kamu nak cerita tak pasal assignment sikit? Tidak ni Boleh madam. Dengar je lah walaupun dah lelah, Media pun nak habis dah kelas cepat-cepat ni. Biar tak sampai 2 jam pun sebab Media nak kamu buat yang you future tu terus. Boleh tak kita gunakan masa setengah jam untuk kamu buat refleksi? Dengar je tak boleh juga. Faham tak? Kamu kena reflect diri kamu. Terus apa yang Media ajar ni, Media kan tadi Media tuliskan dekat I discuss kan. Media cakap apakah yang kamu faham tentang chapter yang kita belajar ni. Terus je tulis. Kamu ingat balik. Barulah orang kata boleh ingat. Boleh kejap. Media tengok kepada modul. Okey, soalan semua dah pilih kan? Untuk assignment kan? Semua dah ada gang ke? Dah. Dah madam. Okey, semua dah ada. Jadinya okey. Betul lah. Dah. Okey, soalan ni ada yang tak faham tak dengan soalan ni? Nombor 1 siapa buat? Kejap. Mama tengah kelas ni.
Ada tak? Sadis korang anak-anak ni. Nak tanya ni, esok Terengganu cuti ke? Zuriani, esok Terengganu cuti ke? Esok. Ha. Dok, esok kerja. Betul yang Sultan Terengganu punya hari jadi tu? Senin. Oh ya ke, baru nak berehat, main nak sereka. Isnin pertabalan, Selasa kerja, Rabu kerja, Khamis nuzul Quran, Jumaat Sabtu cuti, 1 Mei hari Sabtu forward kepada Ahad pula sehari. Bila rayanya kita ni? Tiba-tiba raya kan? Wah dah lah bekerja. Okey, mana yang dia tulis tadi? Itulah. Pening lah medan dengan Yang tajuk-tajuk tadi, yang untuk assignment. Alah lah. Okey, tajuk assignment kan? Okey, nombor 1 siapa buat nombor 1? Ada, okey, Sifat. Nombor 1 siapa buat? Tak ada. Nombor 2? Tak ada. Nombor 3? Tak ada. Nombor 4? Tak ada. Tapi kan bukan nak kata, ni madam tanyalah pada RP lama tu, dia kata macam soalan ni agak susah. Macam degree. Kamu rasa macam tu tak? Rasa juga madam, nampak tajuk dia macam susah. Soalan dia tak straight. Faham tak? Dia tak straight. Dia Betul. Madam rasa madam buat soalan lain lah, boleh tak? Okey. Okey, buat je macam ni. Nombor 1, salin. Okey. Tak payah buat word lah susah juga. Untuk korang je lah ya. Okey, soalan nombor 1. Explain scopes of political science. Siapa nak ni? Ni chapter 1 ni. Siapa nak soalan ni? Yang kedua, discuss 4 sources of power. Siapa nak? Ni chapter 2. Chapter 3. Zu nak lah chapter tu. Zu. Chapter 2 ke? Saya chapter 1 dengan Puteri. Siapa tu? Sofia. Siapa? Sofia dengan Nik Puteri, chapter 1. Okay. Zu chapter 2 alone, seorang je. Okay, tak apa. Okay, analyze 4 elements of state. Senang kot ni. Okay, chapter 3. Siapa nak? Kak Uda dengan dia je lah, tak ada lagi. Kak Uda dengan Mas. Mastura. Mas dengan Kak Uda. Ada lagi soalan lain. Banyak yang nak buat. Madam suka buat soalan. Analyze 4 elements of state. Macam ni je lah. Bagi je lah. Okay. Apa arahannya? Satu lagi nak buat macam ni lah. Discuss 4 characteristic of democracy. Senang kot ni, tahu Madam, kalau macam dia by paragraph lah, macam satu pengenalan dan 4 source tu, 1 paragraph, 4 paragraph and in conclusion lah. Jadi 6. Contohnya, nampak tak madam buat ni? Kecil. Nampak. Okay, how to start your assignment? Okay, macam mana nak buat assignment kan? How to start your assignment? Peningnya lah kan. Pertama sekali jangan risau. Just refer my module kalau pening-pening sangat. Okay, refer my module PAD 120. Soalan yang madam bagi ni semuanya strict saja. Yang kedua, introduction. Katakan macam Zu. Kan, introduction tu Zu buat apa? Sources of power kan? Buatlah definition of power. Faham tak? Itulah introduction yang bagus. Buatlah satu page, apa itu power, carilah sikit-sikit tambahan lah daripada modul madam. Jangan pula daripada modul madam tu korang ambil pelopak semua. Madam, kan macam definition ni dia kan banyak versi lah, mana kadang-kadang power, definition of political science, dia lebih kepada dan macam refleksi lah apa yang kamu faham sikit kan.
Okay, ambil Definition. sikit lah untuk for introduction. Dalam buku medium pun korang ambil, cari-cari kat luar. Assignment dia macam beza sikit lah, tak apa dah nak ambil luar kan. Definition of state. Kencing pula, ya Allah. Pergilah kencing tu buka bilik air. Definition of demokrasi. Lepas tu kamu pergi kepada konten. Hey, boleh gila kita macam ni. Kerja work from home ni. Masa nak mengamuk aja ya. Konten terus pergi kepada yang ni. Kalau ni dia nak scopes. 4 scopes of political science. Kalau dia nak 4 bagi 4, tak usah nak bagi lebih. Yang penting content, jawablah soalan, answer the question. Cabut nak cabut seluarnya. Basah kena kencing ke? Cabutlah. So kakak cabut. Kakak cabutlah seluar adik. Kita tak dalam bakul. Basuh sikit bebet tu. Gitulah. Answer the question. Maknanya kalau dia nak scopes, buat je lah scopes. Ini kerana semua nampak dalam buku. Meda saya nak tambah ni lah. Dia selalu marah pelajar. Dia kata macam, ya Allah tak payahlah nak tambah benda yang tak ditanya. Nak nampak banyak. Tak apalah, tak ada soalan. Lepas ni kita mandi Ada dekat bilik tu, pergi buka. Okay, answer the question. Kalau dia nak elements of state, just masukkan elements of state. Okay, so yang penting correct point. Lagi enough elaboration. Dan juga contoh yang betul. Melayu lah pula. Okay. Lepas tu buatlah conclusion. Conclusion ni kamu wrap balik. In conclusion, we know that there are 4 sources of what? There are 4. Okay, maknanya kata gulung semula isi-isi dalam konten. Mudah je, tak usah nak pening-pening kepala. Cumanya apa beza assignment dengan jawab soalan, madam? Jawab soalan test apa? Okey, kalau soalan test lebih kepada ayat sendiri, lebih kepada macam pendek. Tapi kalau assignment kan kita boleh rujuk pada mana-mana buku, mana-mana internet apa. Buat penambahan. Okey. Try to find sources yang berbeza, okay, dari dalam buku medium. Dan tadi bila suruh refer buku medium, yang ni untuk cari petunjuk ataupun untuk rujukan utama lah. Macam apa benda dia nak ni? Janganlah macam lari sangat. Tapi orang kata untuk dapatkan guideline mula-mula. Untuk mulakan. Maksud dia ada macam rules ke macam mailing dia berapa after dia punya. Yang tu Madam tengok jugalah. Tapi biasanya media ada kriteria dia. Tapi kriteria dia kalau duk tengok sini, tak payahlah guna assignment ni macam susah ya, tak district. Okay, kejap ada group presentation. Kejap. Ya Allah. Ni rubrik dia. Assignment. Biasalah assignment. Satu presentation. Satu lagi report. Betul tak? Dua-dua 50 markah dan dua-dua 15%. Kamu punya carry mark PhD 120 50% tau. Bukan 40%. So kamu buat macam ni je lah. Introduction kena ada, conclusion ada, reference ada. Tu Madam tengok content tu jawab ke tak. English tu Madam rasa macam ni lah. English kalau terlalu bombastik sangat, kita tahu budak ni meniru. Ambil ayat internet pelompak. Madam dah tahu dah. Ayat sampai dia nak menyebut pun tak reti. Okay. Asalkan Madam rasa kamu ada effort buat sendiri, Madam bolehlah bagi 9, 10, 8. Okay. Tapi janganlah. Dan buat elok-elok, cantik-cantik. Madam untuk present tu video buat video. Tu letak kat YouTube. Pandai tak buat video letak kat YouTube macam Madam buat recording. Buat YouTube tak pandai. Video saja pandai. Boleh letak kat video, nanti bagi kat Madam, kita letak kat YouTube, kita akan tengok sama-sama. Lepas habis kita mainkan video tu, Madam akan tanya kamu secara live. Okay, katakan kamu present, okay Zu, why do you think, Madam bagi, sebab kita akan bagi markah untuk Q&A session lah.
Okey, Q&A. Macam tu. Ya, report Alright. bertulis. Okey. Report bertulis. So masa present tu, masa dalam video tu pakailah properly. Janganlah pakai kain batik. Sementara kita duduk rumah. Faham tak? Maknanya masa presentation tu tunjukkan keterampilan kamu. Itu yang media nak tengok. Okay? Boleh? Biar ikutlah pakai apa baju kurung tiba. Mak apa ni kerja kurang malam buta nak record video. Tak apa. Medan dulu lagi lah student. Record video ni mak tengah ketuk ni tumbuk sambal kelengkung. Bukan Madam, main. nanti Madam ajarkan kita orang macam how to present guna apa ni yang hari tu yang macam Miss Yaya kata boleh present guna apa ni? Alah, ke apa ni? Alah, PowerPoint tu ya. Kita orang tak pandai. Medan pun tak tahu tapi tak apa nanti hari Jumaat minggu depan persatuan pelajar full time ni dia orang akan buat talk. Miss Yaya akan bagi talk untuk macam mana nak buat presentation. Nak join tak? Nak. Nanti Hari Medan apa? Deepak rasa hari Jumaat hari apa tak apa dia ada recording nanti Medan bagi link kalau korang boleh ni boleh dah tanya. Sebab Okey. time lepas kita orang kena marah. Dengan Miss Yaya. Sebab Saya kita orang memang tak pandai nak guna tu dan dia kata kenapa sekarang baru tanya saya? Kan kita boleh guna PowerPoint kita orang tak tahu sebab takut. Takut dengan Miss Yaya? Takut. Lah Miss Yaya tu lecturer Medan getar. Ada apa lah. Okey lah. Okey, so agak-agak clear tak assignment? So assignment kita stick dengan yang ni lah. Boleh? Okey. Nanti Madam hantarlah dalam ni. Korang ni janganlah Madam hantar. Tak tengok. Okey, assignment. Assignment. PPJJ, PAD 120. Nanti Madam hantar je. Okey, boleh? Kat future Minta Madam hantar dekat WhatsApp je lah. Semua nak future. Okey. Pening jugalah. Tak apa, Madam dah ada 100 post dah. Okey? Dah tak perlu kan dah. Kalau Madam rasa nak tukar jugalah assignment budak-budak full time. Kesian dia orang. Soalan macam, dia tak susah tapi dia tak straight. Kan? Buat budak-budak terfikir-fikir lah. Okey lah, Madam habiskan kelas. Okey, boleh tak? Dalam masa 15 minit lagi nak habis kelas ni, Madam tutup Google Meet. Tapi kamu semua jawab yang soalan yang Madam cakap. Apa pendapat kamu tentang chapter tu? Ringkaskan. Boleh tak Madam expect pukul 1 Madam boleh tengok dah? Boleh? Boleh Madam. Boleh. Jawab je sikit-sikit. Kita bercakap banyak ni pun pening juga menghabiskan data. Due date submit dia Madam. Okey. Due date nak submit assignment. Nak submit. Bila due date Madam? Kisahlah dekat nak exam besok. Ya? Yang penting kita habis chapter dulu. Tak habis belajar lagi cara nak buat assignment. Ya? Okey Madam, kalau kita buat dan kita hantar boleh untuk Madam check boleh ke gitu ke? Boleh je draft setakat 6 orang tu. Kalau budak-budak full time tak bagi sangat 100 orang nak ditengok. Letih juga 6 orang ni tak apalah. Okey. Alright. Okey, cepat jawab sekarang. Madam bagi masa 15 minit. Jawab simple je. Nak reflect nak ni otak kita ni bagi bergerak semula nak apa yang Madam ajar tadi. Okey? Okey Madam. Alright. Okey, selamat berehat, selamat berbuka semua. Okey, thank you Madam. Terima kasih Madam. Jangan lupa you future dengan attendance tu. Okay, bye. Okay, Bye. Madam.